Syekh Ashraf Naim bin Muhammad Syam, Guru Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 2. Penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan bantuan bagi mereka ketugasan kajian ini. Hai sekali, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi menyiapkan tugasan kajian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik juga. Teknologi hijau bermaksud pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memelihara alam sekitar serta sumber semula jadi. Aplikasi teknologi hijau ini selaras dengan konsep penggunaan lestari. Pembangunan yang dilaksanakan perlulah memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi masa depan. Saya telah menjalankan kajian tentang teknologi hijau ini di Ampang, Kuala Lumpur. Seterusnya, saya menjalankan kajian ini selama tempoh masa 2 minggu. Selain itu, segala data dan maklumat saya lakukan pada waktu petang dan malam. Seterusnya, untuk kawasan kajian pula, saya memilih Ampang, Kuala Lumpur. Ini kerana Ampang merupakan subbandar Kuala Lumpur dan jumlah penduduk di kawasan ini sebanyak 126,285 orang dicatatkan pada tahun 2010. Kawasan ini mendapat nama daripada aktiviti perlombongan biji timah yang meninggalkan banyak kesan lombong seperti di Ampang Selangor. Seterusnya, di kawasan ini juga merupakan pusat ekonomi masyarakat Malaysia serta mempunyai banyak kemudahan dari segi aspek pertanian, sosial dan juga perdagangan. Baiklah, sekarang kita akan yang ke seterusnya, iaitu objektif kajian, yang mana telah saya menjalankan kerja lapangan ini di Ampang, Kuala Lumpur, bertujuan untuk menjelaskan isu berkaitan dengan dasar teknologi hijau negara, menjelaskan ciri-ciri produk teknologi hijau, menguraikan kepentingan teknologi hijau, dan yang terakhir sekali adalah untuk mencadangkan amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kaedah kajian yang terlibat dalam kajian saya, iaitu yang pertamanya ialah pemerhatian. Dengan menggunakan kaedah pemerhatian, ia ingin menjelaskan isu dasar teknologi hijau dan amalan mengkonsepkan teknologi hijau. Dan yang keduanya ialah kaedah sumber rujukan. Rujukan buku dan internet digunakan untuk menguraikan tentang contoh produk teknologi hijau dan kepentingan teknologi hijau. Hasil kajian untuk objektif pertama adalah berdasarkan pemerhatian saya. Dasar teknologi hijau negara dilancarkan pada Julai tahun 2009 dan menekankan aspek pemacuan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mapan. Ia berasaskan 4 tonggak utama, iaitu tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Dari segi aspek tenaga, teknologi hijau ini mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga. Aspek alam sekitar pula, ianya dapat memelihara dan meminimalkan kesan kepada alam sekitar. Dari segi aspek ekonomi pula, ia ingin meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan teknologi. Hai sekali, dari segi aspek sosial, teknologi hijau meningkatkan kualiti hidup untuk semua hidupan di bumi. Hasil kajian untuk objektif kedua pula adalah berdasarkan maklumat, ciri-ciri produk teknologi hijau merujuk kepada suatu produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Ia adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra berbanding dengan teknologi sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, secara automatiknya kita menggunakan juga sumber-sumber seperti tenaga, air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Seterusnya, objektif yang ketiga iaitu kepentingan teknologi hijau. Berdasarkan hasil pembacaan saya, sesebuah negara boleh berkembang dengan pesat dan maju dengan membawa sistem teknologi hijau untuk membangun supaya menjadikan sesebuah negara itu ke arah yang lebih baik dan maju. Terdapat 4 garis utama yang merangkumi kepentingan teknologi hijau. Pertama sekali adalah dari segi sosial. Ia dapat mewujudkan kawasan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat. Juga meningkatkan kualiti hidup dengan adanya kawasan persekitaran yang bersih, selamat dan selesa. Yang keduanya pula adalah dari aspek ekonomi. Ianya dapat memajukan ekonomi sesebuah negara melalui penggunaan teknologi hijau ini. Seterusnya, aspek alam sekitar. Dengan teknologi hijau, ia dapat meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar daripada dicemari. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempatnya adalah dari aspek tenaga. Ini dapat mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga supaya dapat mengesan sekiranya terdapat masalah-masalah kecil yang berlaku. Kita teruskan kepada objektif yang keempat, iaitu objektif yang terakhir, amalan yang mengkonsepkan teknologi hijau. Berdasarkan pemerhatian saya, amalan berteraskan teknologi hijau amat penting dalam kehidupan manusia. Ianya untuk memberi kemudahan supaya kualiti hidup dapat ditingkatkan untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar dan memelihara ekosistem. Seterusnya, di sini terdapat beberapa contoh
amalan yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Antaranya adalah dari segi aspek penjimatan tenaga. Kita mestilah menutup sus plug apabila tidak digunakan lagi untuk mengelakkan pembaziran elektrik. Dari aspek alam sekitar pula, kita hendaklah menggunakan produk mesra alam supaya nilai kebolehupayaan produk boleh dikita semula. Gunakan bahan kimia biodegradasi untuk memudahkan proses pembersihan dan penyelenggaraan. Selain itu, gunakanlah perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kesimpulannya, penggunaan teknologi hijau adalah penting kepada kita semua. Hal ini kerana ia mempunyai banyak kelebihan jika diamalkan dalam kehidupan seharian. Cara hidup yang sebegini ialah sihat dan bagus bagi kita kerana ia meresah alam. Dalam kajian saya, terdapat banyak juga produk-produk yang tidak mempunyai ciri-ciri produk yang berteknologikan hijau, dan perkara ini adalah sangat membimbangkan. Alam persekitaran akan berisiko untuk tercemar dan menjadi kotor disebabkan perkara ini. Oleh itu, tindakan perlulah diambil untuk mengurangkan produk sebegini lagi meluas hingga menyebabkan kerosakan alam sekitar. Saya juga mendapati yang majoriti masyarakat masih lagi mengekalkan amalan teknologi hijau ini, dan ini adalah suatu perkara yang sangat bagus untuk diketahui dan diamalkan. Saya bersyukur kerana dapat menjalankan kajian ini dan berharap kajian ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan kepada masyarakat umum. Dapatan kajian ini diharap dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap keadaan alam sekitar kita.